So kalau kita tengok standard kandungan 3.2 atau subtopik 3.2 ni dia tentang haba tindak balas. Okay, so haba tindak balas kita akan lukis dia punya simbol Okay, dia punya simbol adalah segitiga H. So segitiga ni kita panggil dia sebagai delta. Okay, delta H lah. So delta H tu adalah haba tindak balas. Okay. So kriteria kejayaan kita ada 3 hari ini. Jadi cikgu berharap untuk hari ini kamu dikatakan berjaya sekiranya kamu dapat menyatakan maksud haba tindak balas. Kemudian kamu dapat menyatakan maksud haba pemendakan. So, kita hari ini akan bincang sekali tentang haba pemendakan lah. So, kemudian yang ketiga kamu dapat menghitung ataupun mengira at least satu soalan berkaitan dengan penentuan haba pemendakan. Okey, baik. Jadi kita tengok dekat sini. First kali kita kena tahu apa itu haba tindak balas. Okey, boleh nampak ke paparan screen dekat paparan cikgu, paparan Allahu Akbar, apa benda yang saya nak cakap ni? Apa? Boleh nampak tak dekat paparan depan tu? Boleh cikgu. Boleh Okey, jadi the first thing is kita nak berkenalan dahulu dengan definisi. Okay, so kamu boleh rujuk buku teks dan juga modul. Buku teks kamu muka surat 120 dan juga modul kamu muka surat surat berapa ya? Muka surat 148, betul tak? 148. Okay. So first kali kita nak tengok dahulu maksud haba tindak balas. Okay. So haba tindak balas ni maksud dia adalah perubahan tenaga apabila satu mol bahan tindak balas. Okay, satu bahan tindak balas tu dia bertindak balas ataupun satu mol hasil tindak balas tu terbentuk. Okay, so satu mol dia adalah perubahan tenaga. Kat sini kita highlightkan perubahan tenaga apabila satu mol bahan tindak balas tu bertindak balas ataupun satu hasil tindak balas tu terbentuk. Okay, so dia depends lah sama ada bahan tu yang bertindak balas ataupun hasil yang terbentuk. Dia depends kepada jenis haba tindak balas. Okay, so sebenarnya kan haba tindak balas ni kita namakan dia ikut jenis tindak balas yang berlaku. So sebenarnya ada banyak sangat haba tindak balas. Okay. Tapi untuk silibus SPM, untuk setakat level SPM ni, kita fokus kepada 4 jenis haba tindak balas. Iaitu yang pertama adalah haba pemendakan. Yang kedua adalah haba penyesaran. Yang ketiga adalah haba peneutralan. Dan yang keempat adalah haba pembakaran. Okey. So sekarang saya nak tanya, kamu pernah dengar tak istilah pemendakan, istilah penyesaran, istilah peneutralan dan istilah pembakaran? Pernah dengar tak sebelum ini? Pernah. Okay. So sebenarnya tindak balas yang saya sebut tadi ni kita dah belajar pun Okay, kita dah belajar. So kalau contoh haba pemendakan ni kita dah belajar semasa tajuk garam masa kamu tingkatan 4 tahun lepas. Kita dah belajar dalam tajuk garam. Okey, manakala penyesaran, haba penyesaran ini kita dah belajar dalam tindak balas penyesaran logam, iaitu dalam tajuk redox. Semasa awal tahun yang lalu iaitu masa kita awal-awal masuk bab tingkatan 5.
Okey. Kemudian adalah tindak balas yang haba yang ketiga tu adalah haba peneutralan dalam tindak balas peneutralan, iaitu semasa tajuk tindak balas peneutralan ni kita dah bincang dalam tajuk acid base. Okey, acid base masa kamu tingkatan 4, dan yang terakhir haba pembakaran kita baru sahaja bincang pada dalam bab 2, iaitu dalam tajuk sebatian karbon. Okey, so cikgu rasa tindak balas ni semua dah familiar lah kan, kita dah biasa dengar. Cuma kita nak tahu haba dia sahaja. Alright, so kita tengok dahulu formula perubahan haba. Okey, tadi definisi, sekarang formula. Kalau kita sebut formula tu maknanya kita kena kira lah. So macam mana kita nak tentukan haba tindak balas sesuatu tindak balas ni? Macam mana kita nak tentukan? So kita boleh tentukan haba tindak balas ni kan, dia melalui eksperimen. Okey, dengan cara kita tentukan perubahan suhu semasa sesuatu tindak balas itu berlaku. Okey. Kita kena buat eksperimen, tentukan dahulu perubahan suhu. Bila kita dah dapat perubahan suhu, baru kita boleh kira haba tindak balas tersebut. So secara generalnya, langkah-langkah dalam pengiraan haba tindak balas ni dia ada 4 langkah. Okey, so langkah yang pertama, tapi sebelum langkah yang pertama, ingat dalam sesuatu tindak balas kita mesti buat persamaan kimia seimbang. Okey, sebelum kita mula langkah pertama ni, apa-apa pun dalam kimia, kalau eksperimen apa sekalipun dia mesti ada tindak balas kan. So mesti kita tulis persamaan kimia yang seimbang dan kita keluarkan maklumat. Maklumat tu dari segi apa? Isi padu larutan, bahan lah, larutan bahan. Lepas tu dia punya kepekatan, suhu awal dia berapa. So kita kena tahu dulu yang itu. Okey. So bila kita dah buat persamaan kimia yang lengkap, okey, yang seimbang, baru kita tengok step yang pertama. So step yang pertama ni kita tentukan bilangan mol bahan tindak balas atau hasil tindak balas yang terbentuk. Okey, first kali kita kena cari bilangan mol. So inilah step pertama, cari bilangan mol. Okey, so biasanya nak cari bilangan mol ni kita akan guna formula MV per 1000. Okay, MV per 1000. Okay, saya naikkan sikit ya supaya bawah tu kamu boleh nampak. Alright. Okay. So, macam mana? Kenapa kat sini ada bahan dengan hasil, cikgu? Okay, dia depends on jenis haba. Kalau kita nak buat, kita nak cari haba pembakaran, kita kena kira bilangan mol bahan tindak balas. Tapi kalau kita nak cari haba pemendakan, haba penyesaran, haba peneutralan, kita kena cari bilangan mol hasil. Okay, so bahan tadi hanya untuk tindak balas pembakaran. Other than that, kita hanya cari bilangan mol hasil yang terbentuk. Bilangan mol hasil yang terbentuk. Okay, itu step yang pertama. Step yang kedua adalah kita tentukan ataupun kita cari perubahan haba dalam tindak balas. Okey, kita cari perubahan haba dalam tindak balas. Kita guna formula Q. Q itu adalah perubahan haba MC theta. Okey, MC theta. So, sebabkan kamu tak ambil fizik, betul tak? Kamu ambil fizik tak 5 beta? Tak, okey. Jadi mungkin ini kali pertama kamu nampak formula ini ataupun pernah nampak formula ini dekat mana-mana? Subjek lain ke? Pernah tak? Sebab setahu saya tajuk perubahan haba kimia ni dia link dengan tajuk fizik tingkatan 4.
Fizik tingkatan 4 tajuk haba kalau tak silap saya, muatan haba tentu. Topik haba tingkatan 4. Kamu ada belajar, tak ada kan belajar dekat mana-mana subjek kan, betul tak? Tak pernah. Okay, thank you Rose. Alright, so maknanya this is the first time. Okay, so benda baru untuk kamu. So QMC theta, nanti cikgu akan terang M tu apa, C tu apa, theta tu apa. Okay, yang ketiga, okay, langkah yang ketiga, ni yang kedua dan ini yang ketiga adalah kita nak kira perubahan haba untuk 1 mol bahan bertindak balas atau 1 mol hasil terbentuk secara perkadaran. Okey. So ini kita akan guna formula yang ini kita akan guna formula macam ni. Dia guna formula perubahan haba. Okey. Q sama dengan delta H. Okey, delta H sama dengan Q per N. Okey. So kita nak kira lah perubahan haba untuk 1 mol itu bahan bertindak balas secara perkadaran dengan bilangan mol yang kita kira tadi tu. Okey. Kemudian langkah yang keempat, langkah yang keempat adalah kita nak nyatakan haba tindak balas tu, nyata haba tindak balas tu dengan simbol positif atau negatif. So dia depends on perubahan haba. Perubahan suhu. Kalau suhu tindak balas meningkat, kalau suhu tindak balas meningkat, dia simbol apa? Negatif ke positif? Positif. Dia simbol positif. Suhu tindak balas meningkat. Meningkat endo ke exo? Kalau suhu meningkat, exo ke endotermik ke exotermik? Exo. So dia exo. So kalau exo dia mesti simbol negatif. Tapi kalaulah suhu tindak balas itu menurun, bermaksud dia adalah tindak balas endotermik. Jadi tanda dekat depan tu adalah positif. Boleh faham tak setakat ini? Boleh juga. Boleh, alright. So sekarang kita continue dengan bilangan mol. Ni just cikgu nak secara umum lah ya. So bilangan mol yang kita cari tadi ni dekat langkah yang pertama ni, dekat sini ni, dia rujuk kepada sini lah. Bilangan mol yang kita cari dekat langkah yang pertama tu, dia sebenarnya depends lah kepada jenis tindak balas. So kalaulah jenis haba tindak balas itu adalah haba pemendakan, jadi bilangan mol yang kita akan cari itu adalah bilangan mol mendakan yang terbentuk. Kalaulah kita nak cari haba penyesaran, maka bilangan mol yang kita akan cari itu adalah bilangan mol logam yang akan disesarkan. Manakala yang ketiga ni, kalaulah haba yang kita nak cari itu adalah haba peneutralan, maka bilangan mol yang kita akan fokus untuk cari adalah bilangan mol air. Dan yang terakhir, sekiranya haba yang kita akan cari itu adalah haba pembakaran, maka bilangan mol yang kita akan cari adalah bilangan mol bahan api. Ini sebagai panduan lah sebelum kita belajar dengan lebih details untuk keempat jenis haba tindak balas nanti. So sekarang untuk bahagian ini cikgu nak fokus on rumus ataupun formula yang kamu kena ingat. So untuk tajuk ni kan dia ada, kalau kita kira dengan bilangan mol ada 3 lah formula. Yang pertama bilangan mol untuk formula untuk bilangan mol iaitu N sama dengan MV per 1000. Itu untuk cari bilangan mol, iaitu M tu M huruf besar. Ni M huruf besar, MV per 1000. M tu adalah kepekatan.
Boleh nampak kan? M itu adalah kepekatan, V itu adalah isi padu. Okey, dalam sentimeter padu lah. Okey. So, formula yang kedua yang cikgu tunjuk ini adalah Q sama dengan MC theta. Okey, Q sama dengan MC theta. Okey, so M tu apa? Q itu adalah perubahan haba. Okey, cikgu tulis kat sini. Q itu adalah perubahan haba. Sorry kelas, perubahan suhu. Okey, Q itu adalah perubahan suhu. Cikgu minta maaf tersasul pula sebutnya. Okey, Q adalah perubahan suhu. Okey, kalau dalam okey. Allahu akbar. Sekejap. Apa yang saya salah sebut ni? Bukan perubahan suhu, perubahan haba. Saya dah terbalik dengan theta. Okey, Q itu adalah perubahan haba, betul lah saya sebut tadi. Okey, Q adalah perubahan haba, tapi dalam buku teks, bukan buku teks modul, dia guna simbol H tau. Kalau awak perasan, muka surat, sekejap cikgu tengok muka surat berapa cikgu jumpa hari tu. Mana Kalau awak tengok nanti ada serta latihan dia guna perubahan haba tu simbol H. Cikgu tak jumpa pula sekarang. Okey, so kamu potong H tu jadikan dia sebagai Q. So kita ikut buku teks kita Okey, so Q itu adalah perubahan haba. M itu adalah jisim larutan. Okey, jisim larutan. Kalau ada 2 larutan kita akan tambah 2 larutan. Okey, jisim dia. So, biasanya dalam soalan, dia tak akan bagi jisim tau. Dia akan bagi isi padu. Jadi, kita buat andaian, jisim larutan itu adalah sama dengan isi padu larutan. Okey, sama dengan isi padu larutan. Sebab apa kita buat andaian macam ni? Sebab kita anggap ni, yang ini kita anggap ketumpatan sebarang larutan aqueous adalah sama dengan ketumpatan air iaitu 1 gram per sentimeter padu. So apabila ketumpatan air itu 1, jadi that's why kita boleh katakan jisim larutan itu sama dengan isi padu larutan. Okey, seterusnya theta. Okey. Ni yang Q macam ada tengah, ada palang dekat tengah. Bukan Q, O yang ada palang dekat tengah tu kita panggil dia theta. So theta ni adalah perubahan suhu. Okey, perubahan suhu. Jadi macam mana kita nak kira perubahan suhu? Jadi kita tolaklah suhu selepas tolak suhu sebelum, atau suhu sebelum tolak dengan suhu selepas. Mesti yang besar tolak nilai yang kecil. Kalau peningkatan dia akan jadi tindak balas exothermic. Kalau suhu itu menurun dia akan jadi tindak balas endothermic. Okey? Tapi nilai dia mesti angka bulat. Bukannya integer, bukannya ada negatif ataupun positif. Dia mesti angka bulat lah perubahan suhu tu. Okey. So kebanyakan tindak balas kimia yang dijalankan untuk menentukan haba tindak balas ni dia melibatkan larutan aqueous. Okey, dia melibatkan larutan aqueous. Jadi disebabkan itulah beberapa andaian ini dibuat secara kita membuat pengiraan. So ni yang cikgu cakap tadi tu. Ketumpatan sebarang larutan aqueous adalah sama dengan ketumpatan air. That's why kita boleh buat andaian bahawa jisim larutan sama dengan isi padu larutan yang M tu. Okey. Yang kedua, muatan haba tentu sebarang larutan aqueous sama dengan muatan haba tentu air. Okey, iaitu C ni. Okey, C itu adalah muatan haba tentu. Okey, muatan haba tentu which is nilai dia adalah tetap iaitu 4.2 joule per gram per darjah Celsius. Okey, so nanti dalam pengiraan C itu nilai dia tetap iaitu muatan haba tentu, nilai dia 4.2 joule per gram per darjah Celsius. Okay, itu andaian yang kedua. Andaian yang ketiga kita katakan tiada kehilangan haba ke persekitaran, dan andaian yang keempat tiada haba diserap oleh radas eksperimen. Okey kelas. So kita buat sedikit latihan pengukuhan. Okey. Latihan pengukuhan ini hanyalah untuk kamu nak memahamkan tentang haba tindak balas. Okey.
haba tindak balas ni adalah perubahan haba untuk 1 mol bahan. Okey, untuk 1 mol bahan. Itu yang kita maksudkan dengan haba tindak balas. Okey. So kita tengok dekat sini latihan 8 muka surat 149. Dah ada ke modul dengan kamu? Semua dah ada modul dengan kamu ke? Sudah. Dah, okey. So kita tengok soalan yang ke-8, latihan 8, dia suruh kita hitung haba tindak balas. Okey, hitung haba tindak balas. Tapi depends lah soalan A tu apa, B tu apa, C tu apa. Okey, kita tengok dulu soalan A. Dia kata soalan A ni berikut ialah satu persamaan termokimia. Okey, dia bagi ni nitrogen bertindak balas dengan 2 mol oksigen menghasilkan 2 mol nitrogen dioksida dan haba tindak balas dia adalah positif 66 kilojoule per mol. Okey. So, daripada haba tindak balas ni dia tafsir. Kita buat tafsiran. Okey, dekat sini ada errata bukan 1 mol tetapi 2 mol. Okey? Okey. So 66 kilojoule per mol ni, okey, dia bermaksud 2 mol nitrogen dioksida. Kenapa 2 mol? Sebab dekat persamaan ini dia ada 2 mol nitrogen dioksida. So 2 mol nitrogen dioksida ni dia menyerap haba sebanyak 66 kilojoule. Okey, so dia kata dia suruh kita cari apa sekarang? Dia suruh kita cari perubahan haba untuk 0.5 mol nitrogen dioksida terhasil. Okey, jadi kita boleh buat, kamu boleh buat calculation ataupun kita buat congak lah kan. Okey, so kalaulah 2 mol, okey, kalaulah 2 mol dia hasilkan 66 kilojoule. So sini bukan 1 mol ni pun salah ni. Okey, ni bukan 1 mol. Ini sekejap. Ini bukan 2 mol lah, bukan 2 mol tapi ini 1 mol. Jadi kalau 2 mol nitrogen dioksida adalah 66 kilojoule, maka kalau 1 mol berapa? Kalau 1 mol kita bahagi je lah 2 kan. So 1 mol bersamaan dengan 33 kilojoule. Tapi soalan nak berapa mol? Soalan nak 0.5 mol. Jadi kalau 0.5 mol, kita darablah 33 darablah dengan 0.5. Ataupun buat bahagilah 2 kan 33 tu. Berapa awak dapat? Ada tak yang dapat? 16.5. Pandai Najwa. Okey, 16.5 kilojoule. Okey, good. Thank you. Faham tak yang pertama tu? Faham. Faham. Yang pertama tu just nak kamu faham tentang konsep perkadaran mol dengan haba tindak balas tu sahaja. Okey, tak ada pengiraan yang calculation yang langkah-langkah tadi tu belum lagi. Okey, soalan B. Kita tengok soalan B dia kata persamaan berikut menunjukkan pembakaran metana. Okey. Di mana tindak balas itu adalah metana bertindak balas dengan 2 mol oksigen menghasilkan 1 mol karbon dioksida dan 2 mol air. Dan haba pembakaran, kenapa saya kata haba pembakaran? Sebab ini adalah tindak balas pembakaran. Jadi haba pembakaran dia adalah negatif 889 kilojoule mol negatif 1. So negatif itu menunjukkan tindak balas eksotermik iaitu haba dibebaskan. Okey. Jadi apa maklumat yang kita dapat daripada persamaan itu? Kita katakan bahawa 889 kilojoule haba ni dihasilkan oleh 1 mol metana. Ingat tak tadi kalau haba pembakaran kita tengok bahan tindak balas. Okey, kita tengok bahan tindak balas. Okey, jadi soalan dia tanya kita berapakah jisim metana? Okey, berapakah jisim metana yang diperlukan untuk menghasilkan 222 kilojoule haba? Okey, kamu jangan fokus pada jisim dahulu. Okey, dalam tajuk ni kita kena buat perkadaran antara mol dengan haba.
Okey, mol dengan perubahan haba ataupun haba tindak balas lah. Okey, so kalau haba tindak balas ni dia mesti 1 mol. Kalau tak sampai 1 mol, dia kita panggil perubahan haba kan. Okey, jadi kalau 889 kilojoule ni untuk 1 mol. Jadi kalau 222.25 kilojoule ni untuk berapa mol? Dia nisbah dia macam tu, kita buat perkadaran. Okey, cikgu ulang. 889 kilojoule haba ni dia dihasilkan oleh 1 mol metana. Daripada sinilah kan 1 mol metana ni. Tapi kalaulah 222.25 kilojoule, so berapa mol metana? Kamu rasa berapa mol? 0.25. Okey, kamu akan dapat 0.25. Macam mana Najwa dapat 0.25? 222.25 kilojoule bahagi 889. Ya, betul. Okey, 222.25 kilojoule dia bahagi dengan 889. That's why per 889. Okey, dah dapat mol, barulah kita boleh cari jisim. Macam mana kita nak cari jisim? Okey, kita carilah guna formula. Jisim sama dengan bilangan mol darab jisim molekul relatif, JMR. That's why dekat sini dia bagi jisim atom relatif. Sebab kita akan guna untuk cari JMR. Okey, jadi bilangan mol tadi kita dah dapat 0.25. Okey, kita darab dengan JMR. Berapa JMR metana kelas? Berapa JMR metana? Siapa tahu? CH4. Ya, sorry Haris. 16. 16. Okey, macam mana dapat 16? CH4. So C12 tambah dengan 4. Hidrogen tu 1. Okey, ni 1. Jadi darab dengan 4. So itu yang jadi 16. Okey, jadi 0.25 darab dengan 16. Berapa yang kamu dapat? Empat. Berapa? 4. 4 gram. Okey, jadi jisim dia adalah 4 gram. Kalau awak perasan, dekat modul kamu tu dah ada dah jawapan kecil kat situ. So kalau kamu kira dapat jawapan tu, betul lah jawapan kamu. Okey. Seterusnya kita tengok yang C pula. Okey, so C ni dia dah tak bagi cara kira lah. So kita kena buat sendiri. Okey, C dia kata persamaan termokimia berikut menunjukkan tindak balas pembakaran oktana. So ini dia punya persamaan. Okey, 1 mol oktana bertindak balas dengan 25/2 mol oksigen menghasilkan 8 mol karbon dioksida dan 9 mol air, yang mana tindak balas ini membebaskan haba sebanyak 5,512 kilojoule per mol. So soalan dia nak suruh kita cari jisim oktana yang diperlukan bagi pembakaran untuk kita hasilkan 1,378 kilojoule haba. Okey, so sama juga kaedah dia macam soalan B. So kita boleh buat dekat sini, kita kata ni soalan atas tadi cikgu tak nak kacau. Okey, ni soalan yang C. Okey, so first kita katalah 5,512 kilojoule ini dihasilkan oleh 1 mol oktana. So oktana nak tulis formula kimia je pun boleh, nak tulis nak tarik pula, nak eja pun boleh. Okey. Jadi berapa mol untuk hasilkan 1,378? So 1,378 kilojoule ni dia hasilkan berapa mol oktana? Bukan menghasilkan, dihasilkan. 1,378 ni dihasilkan oleh berapa mol oktana? Okey, macam mana nak kira mol oktana ni?
N mol oktana. Macam mana nak kira? Macam mana nak kira tu? Bahagi 5 dengan 12. Ya, betul. Okey, 1378 bahagi dengan 5512. So, berapa kamu dapat? 0.25 mol. Okey, 0.25 mol. And then barulah kita guna formula yang atas ni untuk cari GSIM. Okey, so bilangan mol dia adalah 0.25. Okey, berapa JMR oktana? Berapa JMR oktana? 114. 114. Macam mana dapat 114? C8. So C8, 8 darab 16 adalah 96 tambah dengan C8H18. Okey, hidrogen ada 18 dan hidrogen dia punya JAR 1. Tu yang dia dapat 114 kan? 114 betul? Okey, so berapa last answer kamu dapat? 28.5. 28.5 gram. Okey. So ni pun dah ada jawapan akhir. Okey. So sekarang faham tak konsep? Yang penting kamu faham dahulu konsep perubahan haba dengan perkadaran bilangan mol dan juga haba tindak balas. Okey, kalau faham cuba tulis dekat ruangan komen nombor 1. Kalau tak faham tulis dekat ruangan komen nombor 2. Cikgu nak tengok berapa orang faham, berapa orang tak faham. Okey. Okey, sorry Ros, cikgu tak perasan tadi Ros tulis jawapan dekat komen. Cikgu perasan yang 4 dengan tu cikgu tak perasan. Okey, thank you Ros. Okey, alhamdulillah semua faham. Semua dah tulis nombor 1. Yang tak tulis tu cikgu tak tahulah nak buat andaian dia 2 ke ataupun dia 0.5. Okey, tak apalah, nanti mungkin dah habis tu nanti ditulis 1, maknanya dia dah faham. Okey. So kita nak masuk the second part iaitu haba tindak balas. Haba tindak balas pula. Haba pemendakan. Okey. So untuk haba pemendakan ni cikgu nak share sikit ataupun nak imbas sedikit tentang penggunaan barium sulfat. Okey, penggunaan barium sulfat. Siapa ingat barium sulfat tu apa? Barium sulfat tu apa? Garam. Ya, betul Ros. Okey. Dia sejenis garam Okey. So kalau kita tengok dekat dialog doktor dengan makcik ni, puan ni lah, bukan makcik kan, puan lah. Okey, dia kata puan, anda perlu minum cecair media kontras sebelum menjalani X-ray. Rupanya puan ini dia nak kena buat X-ray. Okey, so dia tanya doktor ni balik, kenapa saya perlu minum cecair media kontras? Okey, so doktor ni pun terang. Dia kata cecair media kontras ni mengandungi barium sulfat. Jadi salur penghadaman perut dan usus ni akan mudah dilihat semasa X-ray nanti. Okey. So, based on dialog 3.6 ni, dialog yang cikgu bacakan tadi, so sebenarnya barium sulfat ni dia adalah satu contoh garam. Okey, macam Rose cakap tadi garam, tetapi dia jenis garam tak terlarut garam tak terlarut yang kita gunakan dalam bidang perubatan. Okey. So kalau kamu imbas kembali lah kan, macam mana kita nak sediakan garam tak terlarut? Ingat lagi tak? Kita guna tindak balas apa? Apa nama tindak balas dia? Siapa ingat? Tindak balas apa? Untuk hasilkan garam tak larut.
Okey, penurasan. Penurasan tu bukan nama tindak balas tau. Itu kaedah untuk asingkan bahan. Contohnya barium sulfat. Okey, kalau barium sulfat ni, macam mana cikgu nak hasilkan barium sulfat? Kita guna 2 garam larut, betul tak? Ingat lagi tak? Ke tak ingat? Siapa yang tak ingat? Penyesaran ganda 2. Okey. Cikgu betulkan sikit dekat istilah Haris tu. Penyesaran ganda 2. Okey, dia bukan penyesaran ganda 2 tetapi penguraian ganda 2. Okey, dia adalah tindak balas penguraian ganda 2. So contoh dekat sini kita guna 2 larutan garam larut 2 larutan aqueous iaitu 2 garam larut untuk kita hasilkan barium sulfat ataupun garam tak larut tadi. Okey. Jadi okey. So dalam tindak balas penguraian ganda 2 ni dia menghasilkan ataupun membebaskan satu jenis haba yang kita panggil sebagai haba pemendakan. Okey. So yang warna hijau atau warna biru ni adalah definisi. Okey, ini adalah definisi atau maksud haba pemendakan. Jadi haba pemendakan ni adalah perubahan haba apabila 1 mol mendakan terbentuk daripada ion-ionnya di dalam larutan aqueous. Apa maksud dia? Okey, jom kita tengok. So maksud dia kan dalam kita nak membentuk mendakan barium sulfat daripada ion barium dan ion sulfat, tindak balas ini akan membebaskan sejumlah tenaga haba. Okey, iaitu sebanyak 42 kilojoule per mol. Okey, kenapa per mol? Sebab ini adalah untuk 1 mol barium sulfat. Itu yang dimaksudkan dengan haba pemendakan. So perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol mendakan, tak kisahlah kalau barium sulfat, 1 mol mendakan barium sulfat terbentuk daripada ionnya di dalam larutan aqueous. So kedua-dua ion ini dia daripada larutan aqueous. Contoh dia apa? Contoh dia apa ni? Apa contoh larutan aqueous untuk barium? Barium nitrat. Okey. Kalau sulfat natrium. Okey, natrium sulfat. Itu adalah larutan aqueous iaitu 2 garam yang larut. So itu yang menghasilkan mendakan. Okey, boleh faham tak setakat ni? Boleh. Boleh. Okey, so untuk soalan haba ni dia memang ada soalan pengiraan. Okey, dia ada soalan pengiraan. So kita nak tengok satu contoh soalan pengiraan. Okey, so dekat sini ini kamu boleh rujuk buku teks Cikgu ambil soalan daripada buku teks tapi saya tutup bahagian penyelesaian sebab saya nak tunjuk dekat kamu apa step by step yang kita kena buat untuk kita nak cari apa yang soalan tu nak. Okey. So kita tengok dulu maklumat yang dia minta. Kita baca dulu maklumat yang diberi ataupun soalan dia. So dalam soalan ini dia kata 100 cm padu larutan plumbum 2 nitrat berkepekatan 1.0 mol per desimeter padu. Ni dia campurkan dengan 100 cm padu larutan natrium sulfat. Okey. Yang berkepekatan 1 mol per desimeter padu. So cikgu memang akan highlight lah. Cikgu akan garis atau highlight maklumat-maklumat yang ada dalam soalan. So suhu campuran tindak balas ni kan dia akan meningkat daripada 0 hingga 33. Okey. So apa yang soalan nak? Soalan dia suruh kita hitung haba pemendakan. Iaitu haba pemendakan lah. Okey. Plumbum
2 sulfat. So dia bagi dekat situ, soalan memang dia akan bagi muatan haba tentu larutan, kamu jangan risau. Dan dekat situ pun dia kata ketumpatan larutan sama dengan 1 gram. So bila dia bagi ketumpatan larutan ni sama dengan 1 gram per desimeter padu, jadi nanti jisim larutan ini yang kita boleh buat andaian sama dengan isi padu larutan. Okey. So jisim larutan itu sama dengan isi padu larutan. Okey, so penyelesaian, cikgu kecilkan sikit. Okey, so untuk penyelesaian, ingat apa-apa sekalipun kita kena tulis persamaan kimia. Sometimes dalam soalan dia bagi persamaan kimia tapi kadang-kadang dia tak bagi. So kalau dia tak bagi, kamu pastikan kamu buat tindak balas kimia yang seimbang. Okey, so siapa boleh buat persamaan kimia dia? Cepat. Boleh tulis dekat ruangan komen, cikgu nak tengok, ataupun boleh on mic dan terus bagi tahu apa persamaan kimia dia. Saya cikgu. Okey, boleh. PV NO3 pelambang nitrat dah. Okey, PbNO3 2, betul? Tambah Na2SO4 Okey. menghasilkan PbSO4 Okey. dan nano 3. Nano. Nona pula. Nano 3. Okey, nano 3. So seimbang tak? Belum. Belum. Kat mana nak kena seimbangkan? Dekat nano tambah 2. Dekat nano tambah 2. Okey. So kan, dia punya biasa kalau persamaan termokimia ni kita memang kena tulis lah dia punya perubahan haba. So perubahan haba dia kita tahu, nampak kan suhu dia meningkat, jadi mesti tanda dia negatif. Tanda dia negatif. And then Kj mol negatif 1. Okey, kenapa cikgu buat kurungan? Cikgu letak kotak dekat situ sebab tak tahu. Tak tahu pun berapa dia punya haba pemandakan sebab dia suruh kita cari. Sebab tu cikgu letak je kotak macam tu. Okey, so sekarang sekarang ni dia dah kawan kita dah buatkan persamaan kimia. So keluarkan maklumat. Okey, keluarkan maklumat, tulis dekat persamaan kimia. Okey, untuk teknik ini bukan hanya untuk termokimia tetapi semua soalan pengiraan buat teknik macam ni. So kamu keluarkan maklumat yang cikgu highlight tadi tu. So cikgu akan tulis kat sini 100 cm padu. Kepekatan 1.0 mol per desimeter padu. Okey, memang kena tulis unit supaya kamu tahu 100 tu apa? Kepekatan ke, suhu ke, isi padu ke? So cikgu tulis sentimeter padu, jadi dia adalah isi padu. Okey, natrium sulfat 100 cm padu dan kepekatan dia adalah 1.0 mol desimeter padu. Sorry memang cikgu terpaksa kecilkan tulisan sebab langkah pengiraan dia agak besar. So kalau kamu guna handphone, sebenarnya kamu boleh besarkan paparan skrin tu, kamu scratchkan. Okey, dekat Google Meet yang baru ni kamu dah boleh besarkan paparan. Okey. So seterusnya kita dah buat persamaan dan dah keluarkan maklumat. Jadi langkah yang pertama, so first step kita kena buat apa tadi? Kita kena kira bilangan mol. T pula dah. Kita kena kira N. Iaitu bilangan mol. Bilangan mol apa yang kita nak cari? Siapa tahu? Bilangan mol apa ni kita nak cari ni? Hasil ke bahan? Plumbum nitrat. Okey. Kita nak cari bilangan mol, sebenarnya bukan nak cari bilangan mol plumbum nitrat. Kita nak cari bilangan mol plumbum sulfat. Okey, kita nak cari bilangan mol plumbum sulfat. Kamu ingat balik yang ni Okey, kejap. Yang ini. Ni langkah yang pertama tadi ni dekat buku teks kamu tu. Muka surat 120.
Inilah langkah yang pertama. Kita tentukan bilangan mol bahan atau hasil yang terbentuk. So ingat kalau mendakkan, kita kena tengok hasil yang terbentuk. Okay, so kita nak cari, mana dia tadi dah? So sebenarnya kita nak cari bilangan mol plumbum 2 sulfat. Mendakkan yang terbentuk ni, inilah mendakkan dia. Okay, so boleh ke nak cari bilangan mol plumbum 2 sulfat? Boleh ke direct nak cari terus bilangan mol plumbum 2 sulfat ni kelas? Tak. Tak boleh kan, kita tak ada maklumat. Kita tak ada pun maklumat dia punya kepekatan, kita tak tahu dia punya jisim berapa pun, kita tak tahu. So macam mana nak cari? Jadi kita gunalah bahan yang kita tahu. Okey, so kita dah tahu maklumat untuk plumbum 2 nitrat dan juga maklumat untuk natrium sulfat. Jadi kita boleh guna maklumat itu untuk cari bilangan mol bahan larutan tu dulu. Okey. So sebenarnya kamu boleh pilih nak cari yang mana-mana pun boleh. Sebab apa cikgu kata boleh? Sebab dekat sini kan maklumat dia sama je. Maklumat dia sama. So kalau kita kira bilangan mol dia mesti dapat sama. Okey. Okey, so cikgu kira bilangan mol untuk plumbum. Cikgu kira dahulu bilangan mol plumbum 2 nitrat. Okey, so kita guna formula MV per 1000. Okey, guna formula MV per 1000. Jadi berapa kamu dapat tu? Dia punya kepekatan 1.0 darab V dia 100 bahagi 1000. Okey, so berapa kamu dapat? Kira sama-sama. Berapa kamu dapat? Senyap aja kelas ni. Okey. 20? 0.1. Okey, 0. Cikgu tulis kat tepi 0.1 mol. Okey. So sekarang kita buatlah secara perkadaran. Okey, kita buat dia secara perkadaran. Kita kata buat macam ni, plumbum 2 nitrat nisbah dengan plumbum 2 sulfat. Okey, daripada persamaan ini 1 mol, ini 1 mol. Ini daripada persamaan. Daripada pengiraan, daripada pengiraan yang ini kita dapat 0.1 mol. Manakala nisbah dia mesti sama, 0.1 mol. So dapatlah bilangan mol untuk plumbum 2 sulfat adalah 0.1 mol. Okey, kalau kamu nak tulis bawah ni pun boleh. Bilangan mol plumbum 2 sulfat adalah 0.1 mol. Lagi bagus bila tulis macam ni kan, nampak pemeriksa tu nampak dengan jelas. Okey, langkah yang kedua. Apa langkah yang kedua? Langkah yang kedua kita kena buat apa? Kita nak kira apa? Tengok langkah yang kedua kita kira apa tadi? Perubahan haba. Kita nak kira perubahan haba. Okey, iaitu perubahan haba simbol dia Q. Kita nak guna formula apa? Kita guna formula Q sama dengan MC theta. Okey, M tu apa? M tu jisim. Okey, jisim larutan. Kalau ada 2 larutan, kena kira 2 jisim larutan. Okey, jadi jisim larutan tadi 100, 100, 100 kan? Jadi dia akan jadi 200. So cikgu tulis juga 100 tambah 100 dekat sini. Cikgu tulis supaya kamu tak confuse. So kita darab dia dengan C. C tu nilai dia tetap 4.2. Theta. Okey. Theta tu berapa? Cikgu lupalah pula nak kira siap-siap theta dekat sini berapa. So theta tu berapa kelas? 3. Okey, theta tu adalah 3 darjah Celsius. Okey, sebab 33 tolaklah dengan 30. Okey, so theta tu 3. Cikgu padamlah dah tulis kat atas kan. So cikgu pun tulis 3. So cuba kamu kira berapa kamu dapat?
Berapa tu dapat? 2520. Yes, 2520. Yes, thank you Amira. Cikgu nampak Amira komen 2520. Okey, 2520 tu unit dia apa? Apa unit Joule. dia? Joule. Okey, joule. Tapi, nampak tak? Kalau ingat balik, haba tindak balas KJ, kilojoule. Okey, kilojoule. So, macam mana kita nak tukar 2520 joule kepada kilojoule? Macam mana nak tukar? Bahagi 1000. Bahagilah 1000. So, kita akan dapat 2.52 kilojoule. Thank you Haris. Okey, cikgu harap yang lain walaupun diam tapi kamu boleh faham dan boleh follow kelas. Kalau tak faham nanti kena cepat-cepat find out kat bahagian mana yang kamu tak jelas. Okey, tanyalah kawan, nak tanya kawan boleh, nak tanya cikgu pun boleh. Okey, so kita dah settle untuk perubahan haba iaitu Q, iaitu kita dapat last answer tadi 2.52 kilojoule. Itu baru perubahan haba. Okey, so sekarang kita tengok langkah yang ketiga. Cikgu scroll je, nanti cikgu akan kecilkan. Cikgu boleh snap gambar. Okey, mungkin cara saya kira ni dia beza sikit lah dengan buku teks. Saya tak ikut, saya tak guna ayat buku teks sebab kita just tunjuk langkah dia. Okey, so yang ketiga kita nak kira apa? Yang ketiga, langkah 3 dengan 4 ni saya suka sekalikan. Okey, langkah 3 dengan 4 ni saya sekalikan iaitu kita nak 3 dan 4 cikgu sekalikan iaitu kita nak hitung dan kita nak tulis delta H. Barulah kita nak kira haba pemendakan dia berapa dan kita nak tulis simbol dia positif ke negatif. So untuk yang ini kita guna formula delta H sama dengan negatif atau positif Q over N. Okey, kita guna simbol yang ini. Alright. So sekarang kita tahu haba pemendakan tadi suhu dia meningkat. Jadi cikgu pilih tanda negatif. Okey. So Q adalah perubahan haba yang awak kira dekat langkah kedua tadi. So awak dapat 2.52. Okey, sekejap ni simbol dia KJ mol negatif 1 Okey, so 2.52 kilojoule bilangan mol. Bilangan mol ni bilangan mol yang mana? N yang awak kira tadi tu. Sebab dia nak haba pemendakan untuk plumbum 2 sulfat kan? Betul tak plumbum 2 sulfat? Betul, plumbum 2 sulfat. Jadi bilangan mol plumbum 2 sulfat yang kita kira dekat atas tadi ni. Mana kita throwback balik? Yang ini. Okay, so kita bahagi dengan 0.1 mol. Okay, cuba kamu kira berapa kamu dapat? 25.2. Okay, bagus. Semua dapat. 25.2 kilojoule mol negatif 1. Maka inilah yang kita nak cari. Okey, so dah dapat. Cikgu kecilkan sikit. Maka, nak guna pen warna apa? Ini. Inilah kita bawa dia jalan-jalan, kita isi dekat situ. Okey, so bila kita isi dekat sini, nilai dia adalah 2.52 pula 25.2 kilojoule mol negatif 1. Nak dapat satu angka tetapi kena ada 4 langkah. Okey, 4 step. Boleh faham tak? Rasa-rasa boleh faham tak? Boleh. Yang lain? Okey, siapa? Ros kata boleh. Okey, siapa yang faham? Tulis komen 1. Yang tak berapa faham, 1.5. Yang tak faham langsung, 2. Cikgu nak tengok. Okey, Alhamdulillah. Ramai yang komen 1. Wow, Amirul Arif. 1, 1, 1, 1. Maknanya apa? 4 kali faham. Okay, alright, yes, okay, thank you so much untuk all punya respon. Rupanya korang ni malu nak bercakap, nak kena menulis
ke takut suara dengar dekat rakaman? Okey. So, kalau contoh yang kedua ni kan, contoh yang kedua dia cikgu tak terang lagi untuk aktiviti makmal 3B tu saya tak terang. Itu saya mungkin akan buat video untuk penerangan. Saya akan share dengan kamu kalau tak sempat. Kemudian untuk muka surat 124 ada contoh yang kedua tau. Okey, yang ni cikgu tak sempat nak terang satu-satu. Tapi yang kedua ni yang cikgu nak tunjuk, dia tak tanya haba pemendakan sebab dia dah bagi kan haba pemendakan dekat sini. So apa yang dia tanya, dia suruh kita cari kenaikan suhu. Okey, kenaikan suhu iaitu dia nak suruh kita cari apa? Theta. Nilai theta tu. So adalah sedikit perubahan lah langkah nak pengiraan tapi still konsep yang sama. Cikgu nak buka kamera. Okay. Dia still konsep yang sama cuma dalam kita nak kira tu dia lain sikit. Okay. So, to make sure kamu faham dengan lebih detail, cikgu nak minta kamu buat latihan pengukuhan dalam modul kimia kamu muka surat 166 hingga 171. Okey, kamu jangan terkejut haba pemedakan dalam modul tu dia ke belakang sikit. Okey, dia macam tak ikut susunan dalam buku teks tapi dia still sama je. So, kamu cuba buat latihan 27, latihan 28, latihan 29, and then latihan 30, latihan 31, latihan 32 dan the last question is question 30. Mana soalan 30? Okey ni soalan 33. Okey, kamu tolong buat, kalau tak nak buat semua pun at least buat sedikit. Okey, buat sedikit to make sure kamu faham. Bila kamu dah nampak rentak pengiraan tu, so okey. Okay. So macam mana kamu nak check jawapan, kamu boleh hantar kat cikgu untuk cikgu semak langkah pengiraan tapi the last answer dia dah bagi dalam kurungan untuk setiap soalan. So kamu boleh semak lah sama ada betul ke tak. Kalau dapat jawapan sama macam the given answer tu should be betul lah kamu punya pengiraan. Tapi kalau kamu tak sure, kamu boleh PM cikgu, Telegram atau WhatsApp, minta cikgu semak, no problem. Okay. Ada soalan nak tanya tak? Ada lagi 5 minit. Okey, kalau tak ada soalan nak bertanya untuk bab ini, so kita stop sampai sini dahulu untuk tajuk ni. Cuma